Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Ada orang tanya kepada saya, sebagai seorang pengulas politik dan penganalisis politik Malaysia pada ketika ini, ada orang tanya dengan saya, bagaimana PKR boleh mengukuhkan kedudukan mereka semula pasca pemilihan 2025 yang sangat penuh dengan banyak drama. Bagaimana PKR boleh kukuh semula strategi realistik pasca pemilihan tahun 2025. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, salam sejahtera. Selamat datang ke analisis politik hari ini. Dalam episod kali ini, saya akan membedah secara objektif bagaimana Parti Keadilan Rakyat atau PKR boleh mengukuhkan semula kedudukan mereka selepas melalui satu tekanan dalaman yang cukup luar biasa, terutama pasca pemilihan 2025 yang menyaksikan perubahan besar dalam struktur kepimpinan parti. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan, saya ingin kongsikan satu produk yang telah mengubah hidup saya, yang penuh dengan penyakit. Ramai kawan-kawan yang ada penyakit kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, kanser, sakit kepala, sakit belakang, sakit badan dan sebagainya. Tapi setelah mengambil produk Transofactor, Folate Transofactor, yang berfungsi meningkatkan tubuh badan kita punya immune system, sehingga immune system kita berada dalam keadaan yang cukup optimum, cukup kuat untuk melawan penyakit. Akhirnya tubuh kita sendirilah yang menyembuhkan kita dari penyakit. Kesan daripada mengambil ubat-ubatan dadah daripada hospital atau klinik yang terlalu banyak adalah merosakkan organ dalaman badan kita. Ada kesan sampingan. Tapi dengan Transofactor for Life tidak ada kesan sampingan kerana imun badan kita sendirilah yang menyembuhkan kita. Bagi anda yang tergolong dalam masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, anda boleh cuba untuk berusaha berikhtiar dengan For Life Transofactor melalui nombor telefon ini. Saya berikan nombor telefon saya. Anda boleh WhatsApp saya akan jawab, dan belilah untuk kesihatan. Jangan berkira dengan kesihatan. Jangan sampai kena potong kaki baru menyesal. Okey, kita teruskan. Nombor 1, mengakui perpecahan tapi membangun di atasnya. Okey, PKR perlu berani mengakui satu hakikat penting, iaitu parti ini kini telah terbelah dua jalur. Jalur yang pertama berteraskan idealisme reformasi yang diwakili tokoh seperti Rafizi. Jalur kedua pula adalah lebih pragmatik dan real politik yang kini diterajui oleh Nurul Izzah Anwar. Tetapi perpecahan ini bukan musuh. Ia adalah modal kepelbagaian pendekatan. PKR perlu menstrukturkan semula kepimpinan berdasarkan kekuatan mereka masing-masing dan bukan berdasarkan kesetiaan atau sentimen keluarga. Tuan-tuan dan puan, bina satu unit T kabinet dalam parti. Satukan tokoh reformasi dan pengurusan teknokrat untuk menjawab keperluan akar umbi dan dasar kerajaan secara seimbang. Nombor 2, pembaharuan naratif parti. Naratif reformasi sudah semakin longgar dalam persepsi awam. PKR perlu menyegarkan semula mesejnya. Bukan sekadar lawan korupsi atau bela rakyat, tapi sampaikan satu agenda baru yang boleh diukur, yang boleh dicapai dan relevan dengan generasi muda. Contohnya, ekonomi gaji bermaruah. Contohnya, reformasi pendidikan vokasional. Contohnya, perumahan rakyat tanpa hutang membebankan. Contohnya, reformasi sistem subsidi yang lebih adil. PKR mesti tampil dengan agenda tersendiri mereka yang tidak tenggelam dengan bayang-bayang daripada gabungan kerajaan perpaduan. Hanya dengan naratif yang jelas, PKR boleh kekalkan identitinya. Nombor 3, mengaktifkan jentera akar umbi. Salah satu kelemahan PKR sejak memerintah adalah kehilangannya akar kepada rakyat bawah. Cawangan parti tidak digerakkan dengan konsisten. Aktiviti parti terhad kepada musim pilihan raya. Ini perlu diubah segera. Aktifkan semula sayap Angkatan Muda Keadilan dan Wanita. Wujudkan program bulanan mendekati masyarakat. Bukan hanya melalui ahli parlimen, tetapi juga wakil-wakil komuniti.
Gunakanlah platform digital untuk latih aktivis akar umbi dan bina bakat pelapis. PKR hanya boleh bertahan sebagai parti masa depan jika ia berjaya mentransformasikan dirinya sebagai gerakan rakyat yang hidup, bukan hanya satu struktur organisasi. Nombor 4, digitalisasi dan komunikasi strategi. Komunikasi politik pada hari ini bukan hanya satu kenyataan media atau sidang akhbar. PKR perlu kembali menguasai naratif media sosial. TikTok, Instagram, Twitter bukan sekadar ruang hiburan sekarang ini, tapi ruang perebutan pengaruh. Binalah satu pasukan berkomunikasi politik strategik. Latih pemimpin muda, bercakap dengan bahasa rakyat, hidupkan semula brand suara rakyat melalui media digital yang agresif tapi beretika. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup dan kesimpulan, PKR masih mempunyai cukup masa untuk kukuhkan semula. Menjadi kukuh semula, tapi ia perlu berani untuk berubah. Daripada kepimpinan tertinggi sehingga ke peringkat cawangan kampung, kekuatan PKR bukan pada individu, tetapi pada idealisme yang terus relevan. Jika PKR mampu menjadi parti yang dapat menghimpunkan kekuatan teknokrat, akar umbi dan suatu generasi baru, ia bukan saja boleh bertahan tetapi menjadi tonggak utama dalam landscape politik Malaysia akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya, The Twin TV, inilah analisis saya pada hari ini. Teruskan bersama dengan saya untuk kupasan politik tanah air yang jujur, tajam dan membina. Jumpa lagi pada esok. Tapi sebelum itu, sekali lagi saya ingin memperkenalkan kepada anda produk For Life Transfer Factor seperti dalam gambar ini. Saya sisipkan di sini. Produk ini dapat meningkatkan imun badan tubuh kita untuk melawan segala jenis penyakit. Bagi anda yang ada masalah kanser, kencing manis, darah tinggi, apa sajalah, kolesterol, gout, dan apa saja penyakit orang tua, penyakit orang muda, 3 serangkai, penyakit kronik dan sebagainya, anda bolehlah bertanya kepada saya akan rekomenkan kepada anda produk yang sesuai bagi anda untuk meningkatkan imun badan, supaya imun badan dapat melawan penyakit tersebut. Dengan harapan kita cukup masa untuk sihat kembali dan dapat hidup dengan lebih berkualiti. Dapat hidup dengan lebih berkualiti, lebih tenang, kan? Dapat buat kerja, jalan-jalan dengan cucu. Itulah harga sebuah kesehatan. Tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.